Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada anda semua yang menonton live kita pada malam ini. Hai semua, apa khabar? Harapnya anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan yang ceria, selalu bersama dengan keluarga tercinta. Nama saya Riz Rusaidi daripada Novaris Empire. So, pada hari ini saya akan sharekan dengan anda semua tentang 3 cara mudah untuk you all cari ketenangan dengan kita punya pasangan ke, dengan kita punya rakan-rakan ke, dengan kita punya team. Sesiapa sahaja yang ada orang kata macam partnership kan, tak kisahlah partnership hidup ke, partnership business ke, partnership tempat kerja ke, apa-apa, ini adalah 3 cara yang you boleh gunakan untuk kita cari ketenangan dengan diorang. Kenapa topik ni muncul? Sebabnya dalam dunia zaman sekarang ni, dalam dunia era moden ni, kita memang tak akan dipisahkan dengan orang-orang yang akan bekerja sama dengan kita, orang-orang yang akan duduk dengan kita ataupun dengan orang-orang yang akan menjadi kawan-kawan kita. Dan memang kita pun perlukan orang-orang dalam masyarakat untuk kita punya kehidupan. Kalau kita tak ada benda-benda ni semua, jadi kita akan rasa kesunyian, kita akan senang rasa moralize, betul? Jadi ini adalah 3 cara yang you all boleh gunakan supaya bila kita dengan kita punya kenalan, bila kita dengan kita punya kawan-kawan ke apa, kita boleh orang-orang kata macam get along. Alright, so kalau you all dah ready, boleh sediakan pen, buku nota, laptop ke, phone ke apa untuk catat apa-apa tips yang saya bagi tahu kepada anda semua dan korang boleh revise balik semua lepas ni. Alright, so tips yang pertama sekali. Tips yang pertama adalah kita kena berbincang tentang cara kita dalam approach satu perkara. Okay, kenapa perkara ni penting? Sebabnya, sebagai contoh, bila kita ada kawan, bila kita ada kenalan, kita kena faham bahawa dalam dunia ni, manusia semua yang berbeza. Ada pepatah yang mengatakan bahawa rambut sama hitam tapi hati lain-lain. Jadi you all kena pastikan tip yang pertama ni korang kena buat. Korang kena tahu macam mana korang punya kenalan tu, dia punya approach, dia punya cara usaha dia, dia punya cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia nak. Sebagai contoh, kalau kita pergi dalam konsep pelajar, okay? Dalam konsep pelajar, kita kan ada kawan-kawan yang kena buat assignment. Kan perasan tak? Ada tak kawan-kawan assignment yang dia ni kadang-kadang, dia ni tak sangat buat kerja-kerja yang macam lebih kepada menulis ke, menaip, tapi dia lebih kepada presentation. Kan ada kawan-kawan ni yang dia ni kurang dalam segi presentation, tapi dia lebih kepada cara untuk bentangkan idea daripada segi penulisan, daripada segi idea. Dan juga ada juga kawan-kawan yang dia memang dia tak buat apa-apa pun. Kan? Jadi you all kena kenal kawan-kawan korang ni, kenalan-kenalan korang ni, supaya kita tahu macam mana cara dia berfungsi. Adakah dia punya kekuatan ni lebih kepada presentation, jadi you all maybe boleh bagi dia untuk present. Kemudian mungkin orang ni, kawan kita ni, dia lebih kepada dia punya penulisan idea tu bagus. Bila lecturer tengok tu, baca, nampak dia punya ayat ni bagus, dia punya idea ni bagus. So you all boleh bagi tugas tu kepada orang tu. Itu dalam konsep belajar. Macam mana pula dalam konsep bekerja? Kan dalam bekerja maybe, kan, bagi contoh, orang A ni dia lebih kepada negotiation. Dia lebih kepada kalau jumpa orang ni, dia boleh bersembang, dia boleh deal bisnes baru, dia boleh jumpa dengan customer, kan. Dan juga kalau orang yang B ni, dia mungkin tak boleh jumpa dengan customer, tapi dia lebih kepada background punya cerita. Okay, dia lebih kepada analisis satu data, dia lebih kepada perbentangan idea kepada bos-bos ke apa. Jadi ini adalah benda-benda yang you kena ambil faktor untuk kita kena pasti bila kawan-kawan kita ada kelebihan macam ni, ada kekurangan macam ni, kita kena jadi satu tim yang mantap. Iaitu kita kena saling melengkapi, dan juga mana-mana yang kita rasa macam orang ni ada lemah lah dekat sini, so kita kena cuba untuk perbaiki bersama-sama. So bila you ada keserasian, bila you tahu you punya kawan ni boleh buat apa, you tahu pasangan you jenis macam mana, insya-Allah boleh orang kata
boleh kita get along lah kan. Boleh kita get along dalam masa yang sangat-sangat panjang. Alright. So yang kedua adalah kita kena pilih satu matlamat tu dengan bersama-sama. Sebab apa? Sebabnya untuk kita jadi satu pasukan, untuk kita jadi satu persahabatan yang nak panjang lama, kita kena sekurang-kurangnya kena ada matlamat yang sama, kena ada minat yang sama, kena ada hobi yang sama. Sebab tu orang kata macam kalau kita nak kenal orang tu, kalau kita nak get along orang tu, kita kena ada benda-benda yang sama. Contoh macam minat ke, hobi ke apa, supaya bila kita berkawan dengan dia, kita mudah untuk masuk dengan dia. Sebagai contoh, dalam satu syarikat, dia ada matlamat yang sama. Matlamat tu pun dah orang kata dah ditetapkan oleh syarikat lah kan. Visi dia, misi, objektif semua tu. So, syarikat ni diumpama sebuah bot dan juga pekerja ni diumpama dia punya anak-anak kapal. Okay, so kalau dia punya anak-anak kapal ni kan, ada yang satu nak pergi ke utara, ada satu ni nak pergi ke selatan. So, dia akan jadikan satu kucak-kacir, dia akan jadi huru-hara dekat tempat tu. Jadi apa yang you all kena buat ialah, kita walaupun kita ada matlamat yang berbeza, walaupun kita ada orang kata cara yang berbeza, tapi cuba untuk kita cari matlamat yang sama. Sebagai contoh, sebab tu kalau you all perasan dekat Facebook apa kan, kita mesti ada macam grup-grup yang macam group travel kan, group travel, group yang suka membaca, group diet, everything. So kalau you ada minat-minat macam ni, itu pun boleh ada keserasian dan boleh buatkan you rasa tenang bila you dengan kawan-kawan you. Alright, so yang ketiga, yang terakhir sekali adalah kita kena periksa tenaga masing-masing. Kita kena periksa tenaga pasangan kita. Kita kena periksa tenaga kawan-kawan kita. Kita kena periksa tenaga tim kita. Sebabnya kadang-kadang bila kita dalam satu kumpulan kan, akan ada orang yang dia punya tenaga hari tu maybe 100%. Ada orang tenaga pada hari tu maybe separuh, 50%. Ada orang dia punya tenaga tu dalam 30%, 20%. So dia akan berfungsi mengikut gerak tenaga yang berbeza-beza. So apa yang you kena buat ialah you kena identify, you kena kenal you punya pasangan ni, you punya kenalan ni, diorang punya tahap tenaga. Sebabnya kita tak akan jadi orang yang happy everyday. Kita tak akan jadi orang yang dia punya tenaga tu 100% everyday. Maybe kita akan moralize, kita akan ada sedih, kita akan ada rasa malas, kan, bergantung kepada mood, bergantung kepada apa yang kita lalui. So bila kita dapat identify tahap tenaga tiap-tiap orang yang kita kenal, dan juga bila kita nak bekerja sama tu, dia akan jadi sangat-sangat mudah. Kan, bila kita tahu macam dia ni macam lemau sikit lah hari ni, so why not kalau aku hari ni jadi macam orang yang kena hype sikit, yang kena macam ceriakan keadaan. So bila you kenal, bila you pergi dekat mana-mana pun, orang akan sangat-sangat suka dengan you punya team, sangat-sangat suka dengan you punya pasukan. Tak kisahlah you pasukan perkahwinan ke, maksudnya suami isteri lah kan, pasukan akademik ke, daripada segi pelajaran, pasukan yang dekat tempat kerja ke. So kalau you gunakan 3 cara mudah ni untuk you cari ketenangan, cari keserasian dalam kenalan, you akan senang untuk cari kawan-kawan yang sekepala dengan kita. Sebabnya bila kita tak tahu 3 benda ni, sebab itulah kita rasa macam tak best lah kan. Aku nak macam ni, tapi dia berbeza kan. Tak salah pun berbeza, sebabnya manusia memang dia berbeza. Dia punya perangai tu tak boleh lah you nak A, you nak A, you nak B, you nak B je. So apa yang kita kena buat adalah kita kena cari jalan tengah, ataupun kita kena saling memahami, ataupun paling mudah lah, you gunakanlah 3 cara yang saya dah bagi tahu tadi. Alright, baiklah, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harapkan kepada anda semua untuk video kali ini sharekan dengan kawan-kawan, kenalan, ahli keluarga anda, supaya kita boleh bantu mereka bersama-sama untuk improve daripada segi akademik ke, kerja ke, tak kisah apa-apa yang you all boleh gunakan cara ni untuk kita rapatkan lagi ukhuwah dan juga silaturahim dengan orang lain. Itulah sahaja perkongsian kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di Puncak Jaya.